Okey. Data tadi Apa data dia? Jap. Tengok data tu. Nombor 5. Kita ada data dia 50, 48, 49. Nombor 5. 50, 48, 49, 54, 55, 54, 55, 49, 53, 53, last sekali 54. So ini si padu yang dimasukkan lah dalam botol-botol sirap tu. So maknanya yang kita baca, kalau kita baca dalam tu, ini adalah kes sigma tak ada. Sigma unknown. Tak ada pun nilai yang disebut sebagai population standard deviation. So maknanya ni adalah kes, kalau untuk confidence interval tu, kes unknown sigma, size sample dia kurang daripada 30. So kita kena guna T lah. So untuk menggunakan T, kita kena tahu X bar, sample mean, kena tahu sample standard deviation, kena tahu kita punya sample size. Of course sample size kita yang control, so no problem with that. So N dia bersamaan dengan 8 2, 4, 6, 8. Okay, N 8. Dan kita perlu cari X bar. So yang terbaiknya guna je your calculator. Ni skill ni memang kena ada lah. Macam saya pernah sebut dulu, ini adalah ABC bagi subjek ni untuk guna ni your calculator. So SD mode 50, data pertama 48, 49, 5455, 5455, lepas tu 49, 53 dan akhir tu 54. So ada 8 data yang kita masukkan. Mean-nya adalah 51.5. Okay. And then sample standard deviation, ini kena jaga-jaga, jangan pilih yang salah. Dia should be 2. Kalau up to 1 decimal place 2.8 lah. So yang nilai tepatnya 2.7777 ni tu. 2.777. Okay. 2.78. So kalau kita ambil, kalau nak ni 2.78 lah. Okay. So yang pasal standard deviation ni, dia dalam your calculator dia bagi 2. Satu kalau dia population, satu lagi kalau dia sample. So ini adalah sample, so 2.78. Just nak double check aja, kalau kita tersalah guna, kita akan dapat satu lagi 2.598. Tu yang tak betul. Okay, so you have to choose the correct value lah. So dia nak berapa persen? 95% confidence interval. So 95% confidence interval. Confidence interval for mu lah. Mu. So maknanya alpha kita 0.05. So kita tahu statistik yang kita guna adalah X ni T sama dengan X bar tolak mu bagi S bagi punca kosen N. Ini kita tahu follow T distribution dengan N tolak 1 degree of freedom. So dalam exam kita nampak formula tu je. So kita yang kena construct dia punya confidence interval. So confidence intervalnya adalah plus minus T alpha per 2. Degree of freedomnya adalah N tolak 1. Darab pembawah dia S bagi kunci kosen N. Tu daripada ni lah. S bar plus minus T ni darab pembawah ni. Okay. So gantikan nilai-nilai tu. X barnya adalah 51.5 plus minus T alpha kita 0.05 per 2. Degree of freedomnya adalah 8 tolak 1. Sample standard deviationnya adalah 2.78. 2.78 bagi punca kuasa 2 size sampel kita 8. So teruskan kat sini. Kita perlu dapatkan daripada your table. So ini 51.5 plus minus T
Mana saya? T 0.025 dengan 7 degree of freedom darab 2.78 bagi punca kuasa 28. So tengoklah daripada table kita, T muka surat 35 dalam your jadual 0.025, kemudian turunkan ke bawah sampai match dengan nu dia 7. So 2.365. So ni 51.5 plus minus 2.36 berapa tadi? 365 darab dengan 2.78 bagi punca kuasa 28. You all make sure ada table ni tau. Pasal kalau tak, you all kena hafal dia. So far saya tak dengar lagi orang hafal dia. So ni 2.365 darab dengan 2.78 bagi punca kuasa 8 minus 51.5 49.18 tambah dengan 51.5 darab 2 53.82. Sama ke jawapan? Ini ML ML ke apa ni? ML. Sama-sama. So, ni cara dia lah. Kalau you all pilih salah formula, salah lah. Okay. Tu masalah dia ni. The wrong method will give you the wrong result. Yang tu. Okay. I think untuk part ni dah okey lah kot. Mean confident interval bagi mean mu. Kita akan tengok banyak lagi tau. So untuk mean mu tu kita ada 3 case. Okay, 3 case. Non sigma, unknown sigma terbagi kepada 2. Cuma as a note lah as a note. Sebenarnya kalau kita guna package, dia akan guna untuk yang case unknown sigma ni, dia akan guna yang T. Yang kenapa dulu dia guna normal ni, ini teori dulu-dulu lah. Dulu-dulu ni untuk T distribution tu, dia sukar dia nak dapatkan nilai tu. Because of that, yang tadi yang you tengok function T tu kan, nak integrate dia punyalah sukar. Jadi zaman dulu tu dia orang cuba mudahkan, so dia dapati kalau lebih besar daripada 30 dah normal lah. Cuma sekarang ni dengan ada komputer apa semua tu, nilai tu senang aja dia dapat. Okay. So kalau you all guna package lah, ini siapa-siapa yang nak buat PSM lah, dia akan guna T distribution. Walaupun size sample dia 100 kalau sigma tu tak diketahui. Okay. So dia akan guna T. Guna T tu dia lebih tepat lah. Okay. So untuk nak apa ni aja untuk nak tengok the overall picture dalam estimation ni, yang you all belajar tadi tu, confident interval bagi for satu mu. Mu ni ada 3 case. Yang kedua, you akan belajar kalau beza mu pula. Okay. Kalau kita ada 2 sampel, kita nak tengok perbezaan dia tu. So mu 1 tolak mu 2. Yang ini ada 5 case. Tapi case tu semua very similar dengan yang mu. Nombor 3, you akan tengok kalau untuk yang pi. Pi tu maknanya kadar of the population. Nombor 4, pi 1 tolak pi 2. Beza 2 kadar. Nombor 5, kalau untuk yang variant, confident interval bagi variant. Nombor 6, confident interval bagi ratio of variances. Ini sigma 1 square bagi sigma 2 kuasa 2. So in total ada 6 perkara lah. 6 perkara. Cuma yang the first part tu ada 3 case, the second one tu ada 5 case. So yang lain tu semua each one tu ada 1 case. So yang mu tadi dia involve Z dengan T. Yang ni pun serupa, dia involve Z dengan T je untuk yang beza mean. Yang pi ni dia involve Z aja, yang beza proportion pun Z.
Yang ini kita terpaksa introduce new distribution. Dia panggil chi-square distribution. Kita terpaksa introduce macam T tadi lah. Simbolnya macam X. Okay. X yang ada bengkok sikit. So chi-square. Dan ratio of variances ni, dia pun kita terpaksa involve new distribution. Ni nama dia F distribution. F distribution. So macam chi-square jugalah. So kita terpaksa introduce another 2 distribution kemudian nanti bila sampai masa dia lah. So untuk yang nombor 2 tu, bagi beza mean, dia very similar to yang beza mean, bagi single mean. So tak banyak isu lah kat situ. Begitu juga yang bagi proportion pi dan juga pi 1 tolak pi 2. Okay. So yang nombor 2 tu kita kenalkan, yang itu adalah confidence interval for difference of beza different of two mean. Two mean mu 1 tolak mu 2. Okay. mu 1 tolak mu 2. Yang ini pun dia berdasarkan daripada you all dah tengok dalam last lecture dengan Dr. Fauzi. Kita ada based on the distribution bagi x1 tolak x bar 1 tolak x bar 2. Ini 1 1 tolak x bar 2. Ini follow normal distribution dengan mu 1 tolak mu 2. Variannya adalah sigma 1 square bagi n1 tambah sigma 2 cos 2 bagi n2. Okey. Dan dari sini semua orang tahu, okey, petua normal ni dia simple je. Untuk convert dia jadi Z, dia jadi standard normal, dia adalah kita punya random variable tolak mean bagi punca kuasa 2, the variant. Ini variant dia. So kita nak punca kuasa 2 dia lah. So the standard deviation. So untuk normal, Z is always the random variable RV. RV ni random variable tolak mean bagi standard deviation. Okay, ni standard deviation. Pembawah tu standard deviation. Tu Z. Random variable tak kira lah apa-apa pun. Tolak dengan mean dia berapa, bagikan dengan dia punya standard deviation. Dalam penulisan yang dibagi ini mean, yang belah kanan ni adalah variant. Kita nak guna standard deviation. So how do you get the standard deviation from the variant? Punca kuasa 2, the variant. As simple as that. Taruhlah apa-apa pun. Okay. Kalau saja je lah nak tunjuk je. Umpamanya kalau kita ambil, kalau dalam later on nanti you akan nampak ada pi and p. P follow normal, mean apa nama tu ni adalah pi. Ini pi 1 tolak pi bagi dengan n. Okay, jadi Z ni adalah p tolak pi bagi punca kuasa 2 pi 1 tolak pi bagikan dengan n. Okay. Ya, sama je petua dia. Mana-mana as long as dia normal je, ni lah cara dia. Tolak mean bagi standard deviation. Tapi jangan silap. Jangan silap yang standard deviation tu jatuh, jangan silap. Some problem dengan student ni lah, baik perdana maupun yang di space. Dia tak dapat bezakan ini yang mana ni, standard deviation ke variant. So bila silap situ je, definitely yang lain tu semua salah lah. In fact, saya amat percaya kalau you silap kat situ je, 50% markah dah hilang lah. Okay. Pasal dua nilai yang paling penting dalam statistik ni, dua nilai tu je, mean dengan variant ataupun mean dengan dia punya standard deviation. Okay. So you must know when to cari dia punya standard deviation by square root ataupun tak perlu square root. Itu kita kena tahu. Yeah. Okay, so confidence interval bagi beza dua mean ni, dia berdasarkan kita punya ni lah. Okay, kita punya apa nama statistik hari itu dengan Dr. Fauzi dalam sampling distribution.
So daripada this statistik kita dapat yang Z ini sama dengan X1 bar tolak X2 bar. So X1 bar tu adalah kita punya mean sampel pertama, tolak dengan mean sampel yang kedua, tolak everything dengan mean bagi X1 bar tolak X2 bar kita tadilah, which is mu1 tolak mu2. Bagi punca kuasa 2, sigma 1 square bagi N1 tambah sigma 2 kuasa 2 bagi N2. Ini kita tahu dia follow normal distribution. So, teori dia macam tadi juga, sama je. Ada alpha per 2 belah kiri, belah kanan. Lepas tu, macam tadilah, exactly the same. Kecuali kali ni, dia involve random variable yang lebih complicated. Kalau tadi tu X bar je, tapi ini X1 bar tolak X2 bar. So, menggunakan petua yang saya tunjuk tadi tu, dalam how do we construct the confidence interval berdasarkan the statistik, cara yang sama kita guna ni. Yang kalau macam ni tadi, Z equal to X bar tolak mu, bagi sigma, bagi punca kosen, itu follow, itu dia punya tu adalah X bar plus minus Z alpha per 2, darab dengan pembawah dia. Ini pun sama, X bar plus minus Z alpha per 2, darab pembawah. T ni pun super, X bar plus minus T alpha per 2 with N minus 1 degree of freedom, darab pembawah ni. Super, tak ada beza. Okay. So, kalau dia normal dengan T, memang kita boleh guna trik yang tadi, yang sama. Okay. Jadi, knowing this statistic, kita boleh construct terus dia punya confidence interval for mu1 tolak mu2 berdasarkan cara yang sama. So, this become X1 bar tolak X2 bar. Okay. Yang pertama ni random variable dia. Tolak dengan ni plus minus yang Z ni, Z. Kalau Z ada kena alpha per 2 lah. Darab dengan pembawah dia. What is the pembawah? Square root. Ini komputer ni cik pasal pula. Okay. Square root. Tak nak keluar pula. Tabur buat tenang. Okay. Darab square root. Tak keluar juga. Okay. Ini sigma 1 square bagi N1 tambah sigma 1 kuasa 2 bagi N2. Itu je formula dia. Macam tu je lah cara dia. Very straightforward, very simple. Okay. So daripada situ kita boleh banner lah, boleh apply lah the formula. Okay. So sebagai contoh, I hope ada dalam yang end up saya bagi tu, harap-harapnya ada contoh yang berkenaan. Sebab dalam kes untuk mu1 tolak mu2 ni kita ada 5 kes. Okay. So saya pun tak ingat sama ada saya dah termasukkan tak untuk contoh yang pertama ni. Okay. Sekejap saya baca balik. Okay, tengok nombor 6. Example dalam handout saya tu, nombor 6. Okay, nombor 6. Cuba you all baca betul-betul. Ini kita nak buat perbandingan. The mean office rental value bagi 30 pejabat di Wangsa Maju ialah RM21 per meter square. Sementara mean bagi office rental value bagi 36 pejabat di Bayan Baru, Penang adalah RM18 per meter kuasa 2. Wangsa Maju versus Bayan Baru. Okay. Kalau the standard deviation of office rental values bagi semua pejabat di Wangsa Maju dan Bayan Baru adalah RM2 per meter square dan RM4 per meter square masing-masing. Maknanya untuk Wangsa Maju, the standard deviation-nya adalah 2. Untuk yang Bayan Baru adalah 4. Okay. So kita nak cerita terus je lah yang 4B. Find a 95% confidence interval for the difference between the mean of all officers in Wangsa Maju
Ini mean rental value bagi wang semaju dan bayan baru. So ini kita kena track betul-betul. Ni dia ada 5 case semuanya nanti. Saya tunjuk dulu case yang pertama yang mudah dulu, and then lepas tu baru kita ni lah. Okay, yang ini ni kita kena tengok. The first thing kita tengok adalah standard deviation dia tu, adakah dia refer kepada population atau the sample. So in fact, apa yang dibagi dalam tu, kita ada ni wang semaju dan kita ada bayan baru. Okay, ada dua ni. Kita ada sample size yang diambil, N1 untuk wang semaju 30, dan di Penang ni kita ambil di bayan baru 36. Okay. Dan yang kita ada dapat dalam tu mean dia untuk yang wang semaju 21, yang Penang 18. Okay. Ini 21, yang ini 18. So ini adalah mean bagi sampel kita. Mean 30 untuk wang semaju. Yang ni mean bagi 36 di bayan baru. Okay. Now yang kita kena be careful betul-betul tu, 2 dengan 4 ni. 2 dengan 4 ni. Okay. 2 ni apa? Sigma ke? Dia bagi tahu standard deviation je. Dia tak cakap ni sigma ke ataupun ni sample standard deviation. Kalau dia sigma, formula yang kita nak guna yang ni. Kalau dia S, formula yang guna lain. Okay. Tu kena careful. So yang mana satu tu? So itu yang saya cakap tadi tu, kita mesti betul-betul dapat identify ini yang mana, sigma ataupun S. Right. So kalau baca betul-betul yang disebut tu, if the standard deviation of office rental value for all office, all. Bila all tu maksudnya apa? Population lah. Oh, sigma. Dia sigma lah. So this is actually sigma 1. Yang ni sigma 2. So tu standard deviation dia. Tapi kena careful tau. Soalan ni macam-macam lah. Kadang-kadang dia bagi variant. Kalau variant, variant 2 kata, ini adalah sigma square. Variant ni pula kata 4, ni sigma 2 cos 2. Kalau dia cakap variant, dia adalah sigma square. Tu kena careful. Sebab kita kena tahu bila perlu cos 2, bila tak perlu cos 2. Boleh follow ini yang selalu common mistake dalam among student lah yang saya notice. Dia tersilap kat situ. So kalau dia salah guna tu je, definitely memang salah. So macam saya cakap tadi lah, 50% itu markah gone already. Kalau itu silap. Okay. Alright. So kita nak construct dia punya confidence interval bagi beza sewa wang semaju dengan bayan baru. So of course bila case macam ni yang kita nampak ni adalah sigma dan kita opt for this formula lah. Dia nak 95%. So 95% confidence interval maknanya implying alpha dia 0.05. So ganti je dia formula dalam tu. X1 bar adalah 21. Saya guna terus 1 tolak dengan 18 plus minus Z 0.05 bahagi 2 yang perlu baca daripada table darab dengan punca kuasa 2. Okay. Ini adalah yang kita nak guna ni adalah variant. Okay. Punca kuasa 2 ni sigma square, sigma 1 square. Sigma 1 kita adalah 2, so perlu kuasa 2 lah. Pasal yang dia bagi ni standard deviation. Ini standard deviation. Yang ini variant. So bahagikan dengan N1 kita adalah 30 dan yang ini adalah 4 kuasa 2 bagikan dengan 36. So baca daripada table kita, ini Z 0.05. So ini adalah kalau selesaikan terus 3 plus minus Z 0.025 darab dengan punca kuasa 2 yang itulah. Okay. So baca daripada table, ini muka surat 34
0.025, baca dekat alpha tu 0.025, tengok nilai sebelah dia Z alpha 1.96. So ni jadi 3 plus minus 1.96, nak jimat masa darab punca kuasa 2 nilai tadi itulah. So bila selesaikan, you should get, so punca kuasa 2 kurungan 4 bahagi 30 tambah dengan 0.76 ni ada. berapa? Saya dapat 0.76. 0.76 yang variant dia, standard deviation. Okey. Saya guna terus darab tu je. Okey, 0.76 correct. Darab dengan 1.96, okey. Tolak 3, so kita dapat 1.51, RM1.51 hingga RM4.49. Okey. RM4.49 RM lah. Tapi yalah, bila kita dapat nilai ni, so what does it mean? Okay. Maksud dia ini nak kadang-kadang dalam exam dia tanya juga tau. Kita tengok nilai yang belah kiri ni adalah dia punya lower limit. Okay, 1.51, RM1.51 positif. Yang belah kanan tu adalah RM4.49. Okay, jadi apa maksud dia? Maksudnya ini dia punya beza lah. Beza dia tu adalah antara RM1.51 hingga RM4.49. Maknanya menunjukkan yang dekat apa wangsa maju ni apa nama tu? Bahan barulah tu maksudnya. Sebab Doktor minta maaf doktor. Boleh. So yang Z 0.025 tu kita tengok dekat page 34 kan doktor? 34 betul. 0.025. Jumpa tak? Belah kiri tu alpha, cari alpha 0.025 yang dah bagi dulu lah kan. Itu dekat start kolom yang ketiga tu. Jumpa 0.025. Lepas tu sebelah dia 1.96. Dapat tak? Ada ke tak ada ni? Ada doktor, dapat doktor. Okay. So apa? So sekarang ni maksud dia kat sini, kita dapat beza dia tu RM1.51 hingga RM4.49. So apa maksud dia ni sebenarnya? Yang ini aja menunjukkan yang lower limit ni RM1.51. Maknanya beza yang terendah kita dapat dalam confidence interval ni pun positif. Maknanya wangsa maju tolak dengan bahan baru positif. Maksudnya wangsa maju tu lebih mahal daripada Penang lah. Itu maksud dia. So yang kita boleh kata daripada sini we are 95% confident yang wangsa maju tu lebih mahal daripada bahan baru. Okay. Tapi kalaulah kata kita dapat ini negatif 1.51 sampai positif 4.49. So kalau negatif ke positifnya tu kita ada nilai kosong tengah tu. Maknanya kita boleh kata sama je lah wangsa maju dengan Penang tu serupa je. Sebab ada nilai kosong dalam interval tu. Dalam kes ni tak ada nilai kosong. Dia adalah semua positif. So ini adalah indication yang menunjukkan dekat wangsa maju tu lebih mahal daripada Pulau Pinang. Boleh lah follow ni. Okay. Ini satu contoh. Saya kalau boleh lah nak buat rumusan aja dalam untuk yang mu1 tolak mu2 ni. Tapi rumusan dia panjang. Kalau you all ada buku tu lagi baguslah. Buku ni
Cuma buku ni rasa saya dia tak bagi satu rumusan, dia hanya bagi formula-formula je. Saya double check. Kalau tak, saya boleh tulis lah dia punya tu. Excuse me. Ni cakap-cakap banyak ni, batuk tu datang balik. Buku ni dia tak ada bagi rumusan lah. Tapi tak apa. You all boleh refer muka surat 67 sampai 70 sampai 69. Okey. 67 sampai 69. Tapi untuk merumuskan dia lah, dia ada 5 kes confidence interval for mu1 tolak mu2. You all nak break pukul berapa? Sekarang pun boleh tak tu? Sekarang? Okey, dah lapak lah. Okey lah. Okey lah, kita break dulu sampai pukul apa? 2.30 okey ke? 2.30 Ke pukul 2? Kalau 2 sempat tak? 2 suku Doktor. Okey, break now sampai 2 suku. Tapi nampak gaya kita kena lebihkan sikit lah kelas hari ni. Atau sampai mana saya larat suara ni. Tu lah Doktor, banyak minum air suam Doktor. Dia banyak ni, dah berapa galen dah minum ni. Okey, kita start balik 2 suku. Tapi saya rasa saya perlu ambil masa lebih lah daripada pukul 4 tu. Okey? Boleh? Okay. Alright, see you all. We break until 2 suku. Okey, selamat makan. Okey Doktor. Selamat makan Doktor.